السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغو فلا يفعل السنة. Siapa yang mengatakan tidak patut dilakukan khutbah, maka saya sudah lepas dari jemaah. Itu tidak sempurna jemaah. Oleh itu dengan ambil yang tiba dan kebenaran atau khutbah yang bakal disampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi Allah. InsyaAllah. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي المصطفى خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di hari yang berbahagia ini yang digelar sebagai Sayyidul Ayyam, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan segala perintahnya dan juga meninggalkan akan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan di dunia maupun di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, kita masih dipanjangkan umur untuk terus bernafas pada minggu yang pertama di bulan Ramadan pada tahun ini. Bulan yang kita nanti-nantikan kedatangannya dengan penuh kerinduan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Semoga kami semua akan beroleh kebaikan dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Di bulan yang barakah ini, Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya akan pintu syurga, menutup pintu neraka, serta syaitan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jal. Bulan istimewa yang menganugerahkan maqam taqwa bagi para hambanya yang melaksanakan puasa dengan penuh keimanan, dengan digandakan pahala amalan dan dimudahkan baginya keampunan. Sebagaimana setiap Jumaat, maka khatib akan berpesan-pesan tentang takwa. Maka ketakwaan jugalah yang menjadi matlamat utama kita yang berpuasa pada bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kalian berpuasa, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Dinukilkan di dalam tafsir Ibn Kathir ketika menjelaskan ayat kedua surah Al-Baqarah, bahawa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardhah tentang makna takwa itu. Lalu Ubay bertanya kembali, pernahkah engkau melalui suatu lorong yang banyak duri? Pernah, jawab Umar. Apa yang kau akan lakukan? Tanya Ubay. Aku akan berhati-hati dan berusaha bersungguh-sungguh untuk melaluinya, jawab Umar lagi. Maka Ubay pun berkata, maka seperti itulah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, jika kita bayangkan lorong itu sebagai suruhan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita lalui, dan duri itu pula sebagai kemaksiatan dan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan bersungguh-sungguh melalui jalan tersebut seraya akan berhati-hati melaluinya. Kerana apa? Kerana duri-duri ini akan melukakan kita,
mencederakan kita dan menghalangi kita daripada sampai ke destinasi dengan selamat. Namun laluan tersebut tetap kita akan lalui juga dengan bekalan kesungguhan dan juga dengan penuh kewaspadaan. Lalu bagaimana supaya kita dapat bergelar orang yang bertakwa pada bulan Ramadan pada sisi Allah Ta'ala? Hal tersebut boleh kita mencapainya insya-Allah daripada 3 sudut, yaitu pertama, hubungan dengan Allah Ta'ala, kedua, hubungan dengan sesama manusia, dan yang ketiga adalah dengan diri sendiri. Maka menjelaskan 3 perkara tersebut secara ringkasnya adalah, pertama, daripada sudut hubungan dengan Allah Ta'ala adalah merangkumi akidah dan amal ibadah. Kita beriman dan menjauhi segala bentuk khurafat dan kesyirikan. Penuhilah hak-hak Allah Ta'ala dalam ibadah seharian dengan khusyuk dan ikhlas. Serta janganlah melakukan perkara yang diharamkan dengan meninggalkannya. Tunaikanlah kefarduan salat. Berpuasalah jika tiada uzur. Dan tunaikanlah zakat pada bulan ini. Bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubat atas kesilapan dan dosa-dosa yang telah pun dilakukan. Selepas menunaikan fardu, perbanyakkanlah pula amalan sunat seperti salat sunat tarawih, berqiyamul lail, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan lain-lain. Mudah-mudahan kita beroleh keampunan di dunia dan juga di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Maksudnya, barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampunkan baginya segala dosa-dosanya yang telah pun lalu. Riwayat Al-Bukhari. Kedua, daripada sudut hubungan sesama manusia yang merangkumi muamalah dan perundangan, maka kita tunaikan hak-hak dan kefarduan sesama kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuhilah hak nafkah, menjaga harta anak yatim, hak-hak orang yang dalam kelaparan, hak ibu bapa dan kaum kerabat terdekat. Carilah pekerjaan yang halal. Tunaikanlah akad-akad muamalat kita dengan mematuhi syaratnya. Seperti akad jual beli yang betul dalam perniagaan, akad pekerjaan dengan syarat masa dan kerjanya, serta bermacam-macam urusan yang lain. Jika kita berniaga, adalah fardu ain bagi kita untuk kita mengetahui hukum hakam berniaga. Begitu juga sebagai pekerja yang diupah, majikan, petani, baik penjawat awam maupun swasta, semuanya wajib untuk mengetahui hukum hakam berkaitan pekerjaannya itu. Dengan kata lain, tuntutlah ilmu berkenaan apa-apa yang kita kerjakan. Jika kita termasuk golongan penguasa, maka kita uruskan umat serta menguatkuasakan Islam dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Baik itu aspek akidah dan ibadahnya, aspek politik, pemerintahan, ekonomi, pergaulan, pendidikan, bahkan aspek hubungan antara negara dan aspek kehakimannya. Berdakwahlah sesama manusia dan lakukanlah amal ma'ruf dan juga nahil munkar. Hindarilah perkara yang haram yang dilafaz melalui ucapan-ucapan lidah yang boleh menyakiti sesama saudara kita, termasuklah tingkah laku dan perbuatan kita. Hindarilah amalan riba, judi, zina, mencuri, merompak dan merampas harta orang lain. Jauhi amalan-amalan muamalat yang dilarang melalui media elektronik seperti peraduan-peraduan yang mempunyai akad yang meragukan, bahkan yang terdapat dalam perniagaan dan pelaburan yang tidak patuh kepada syariah. Sidang Jumaat yang berbahagia, manakala yang ketiga dan yang terakhir,
ialah daripada sudut pribadi dan akhlak kita yang berhubung dengan diri kita sendiri. Kita perlu memastikan makanan yang kita makan adalah daripada sumber yang halal. Kita berpakaian sesuai tuntutan syariat dan kita tonjolkan akhlak yang baik. Jangan kita makan dan minum sesuatu yang haram, mendedahkan aurah, bersikap sombong, riak dan lain-lain daripada sifat mazmumah yang tercela ini. Kesemua amalan ini adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ketiga-tiga kategori ini, jika disimpulkan adalah merupakan seruan takwa mimbar Jumaat pada setiap minggunya, iaitulah seruan untuk mentaati segala perintahnya dan meninggalkan akan segala larangannya. Atau seperti kata-kata yang diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri, iaitulah orang yang bertakwa adalah orang yang takut dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, juga memenuhi apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita akan dapat menjadi orang bertakwa seiring dengan seruan kewajipan berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Maka kita juga dituntut untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dalam bulan yang penuh dengan kebaikan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Maksudnya, sesungguhnya kalaulah mereka beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala daripada sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka itu mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأجر وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك وسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وجعل الأرض قرارا وأحاطها بالسبع سماوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان Badli Shah, وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibni Sultan Salahuddin وجميع الأسرة الملكية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعال كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم ya Rabbal Alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya hanya kepada Engkau kami merayu memohon pertolongan. Ampunilah dosa seluruh kaum muslimin, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di Palestin dan di mana-mana sahaja mereka berada. Ya Allah, kasihanilah mereka yang selama ini menjadi mangsa kekejaman Zionis Israel. Keluarkan mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, dengarlah doa dan suara-suara kami pada hari ini. Sesungguhnya kami tidak sanggup lagi melihat saudara-saudara kami dibunuh dan diperlakukan dengan kejam oleh Zionis Israel. Hapuskanlah segala kezaliman yang ada di muka bumi ini. Kurniakanlah kekuatan dan kemenangan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran dalam menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, kembalikanlah bumi Palestin kepada pangkuan kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.